Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi edisi 9 Julai bersama saya Farha Fakrazi. 4 bulan berlalu sejak jangkitan mula dikesan pada 11 Mac lalu. Akhirnya kluster Seri Petaling diisytiharkan tamat selepas 28 hari sejak kes positif COVID-19 terakhir dilaporkan, iaitu kes ke-8,367. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menyifatkan ia hari yang amat bermakna bagi negara dan seluruh rakyat yang telah mengharunginya bersama. Dalam tempoh 4 bulan, kluster tersebut telah menjangkiti 3,375 orang atau 38.9% daripada jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia. Sebanyak 34 kes kematian dilaporkan terdiri daripada 31 warga tempatan dan 3 bukan warga negara. Kebanyakan kes positif kluster ini adalah tidak bergejala, iaitu 2,187 kes ataupun 64.8% daripada jumlah keseluruhan kes positif kluster ini. Seramai 87 pesakit telah dirawat di unit rawatan rapi. Daripada jumlah tersebut, 29 pesakit memerlukan bantuan pernafasan. Seramai 3,341 individu telah sembuh. Justru ini menjadikan kadar pesakit yang telah sembuh ialah 98.9%. Tiada kes aktif dalam kluster ini. Dianggarkan seramai 16,000 orang menghadiri perhimpunan tersebut berlangsung hujung Februari lalu di Masjid Seri Petaling, Kuala Lumpur. Ini termasuk kira-kira 1,500 peserta dari pelbagai negara. Datuk Dr. Nur Hisham menjelaskan meski telah diisytiharkan tamat, aktiviti pengesanan dan jaringan tidak ditamatkan. Sebaliknya, pemantauan perkembangan kluster berkenaan terus dilakukan termasuk 17 sub-kluster terbabit. Mengulas laporan media asing Al Jazeera yang mengecam layanan terhadap pendatang tanpa izin ketika negara melaksanakan langkah pencegahan COVID-19, Datuk Dr. Nur Hisham mempertahankan tindakan pihak berkuasa. Tegasnya, kerajaan melayan warga asing secara adil termasuk semasa menjalankan ujian saringan COVID-19 di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Ujian percuma COVID-19 turut disediakan kerajaan selain bantuan bekal makanan dan hospital sementara di Maeb Serdang untuk warga asing. Done, and we have been fair. There's no discrimination when we do the EMCO or TMCO or the SMCO, because when we come down to the area, whoever you are, local, foreign, legal, illegal, all that will be tested. Then the illegal will be managed by the immigration department. So they will be put in the detention center, and the most important is to make sure they are negative and deport them as soon as possible. Bagi warga asing yang mempunyai dokumen, apabila diuji negatif, mereka akan dilepaskan seperti mana layanan yang diberi kepada rakyat Malaysia selepas PKPD ditarik balik. Mengulas isu sama, Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata laporan tidak tepat oleh Al Jazeera tidak akan berlaku jika wartawan stesen berita itu membuat penyelidikan sebelum menerbitkan laporan tersebut. Oleh kerana itu, saya bukan sahaja nasihat kepada Al Jazeera, tapi saya nasihatkan kepada seluruh pengamal-pengamal berita supaya sama-sama kita menjaga etika dan kita sama-sama melaporkan dengan sebaiknya, dan biarlah berita yang kita laporkan dalam bentuk diterima dengan rasa tenang jiwa dan bukan dengan rasa susah gendah gulana ataupun membawa pada persepsi yang tidak baik. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia sebagaimana yang kita lihat teramat banyak dari segi kebaikannya. Beliau berkata demikian selepas melawat Sekolah Agama Al-Falah Batu Talam Raub yang terbakar awal pagi Sabtu lalu.
Semalam 3 kes baru dilaporkan, namun kesemuanya adalah kes import dalam kalangan warga negara Malaysia yang mendapat jangkitan di luar negara. 5 pesakit positif COVID-19 pula dilaporkan sembuh dan dibenarkan keluar hospital, manakala kes kematian kekal 121 untuk hari ke-24 berturut-turut. Kita ikuti status terkini COVID-19 dalam negara. Keperluan generasi muda akan diutamakan dalam semua aspek pembangunan termasuk modal insan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, pentadbirannya melihat golongan muda sebagai generasi yang menentukan kelangsungan pembangunan masa kini. Justru mereka perlu dilibatkan dalam proses pembangunan dasar. Bagi kerajaan dalam nak merealisasikan hasrat tersebut, kompetensi utama yang harus dibangunkan dalam pelaksanaan program-program pembangunan belia termasuklah kemahiran kepimpinan. Dan setiap belia harus memiliki ciri kepimpinan yang baik. Paling kurang, belia harus juga mampu memimpin diri sendiri. Belia yang mampu memimpin diri sendiri bukan saja tidak terjerumus atau menjerumuskan diri dengan kegiatan yang tidak sihat. Sebaliknya, mereka akan menjadi rakyat yang patriotik dan mampu menyumbang khidmat bakti pada masyarakat, menerusi budaya kemasyarakatan dan kesukarelaan yang tinggi. Beliau berucap pada program Fellow Perdana Anjuran Kementerian Belia dan Sukan di Putrajaya. Selain kemahiran kepimpinan, program pembangunan belia juga harus menekankan aspek kemahiran insani seperti kemahiran pengurusan, berkomunikasi dan hubungan perseorangan. Perdana Menteri menekankan setiap kemahiran yang dipelajari perlu ditambah baik dan diharap semula mengikut acuan tersendiri dengan memberi nilai tambah mengikut bidang dan minat masing-masing. Kabinet bersetuju membenarkan sepenuhnya kemasukan pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT ke kampus masing-masing pada bulan Oktober depan. Menurut Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Noraini Ahmad, bermula bulan ini 4 lagi kategori pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT dibenarkan memasuki kampus masing-masing secara berperingkat. 4 kategori pelajar yang dimaksudkan itu adalah seperti berikut. Yang pertama, pelajar tempatan di institusi pendidikan tinggi swasta sebanyak 30% seperti yang dipohon oleh Persatuan Kolej dan Universiti Swasta. Kedua, pelajar tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan tahun 4 Universiti Awam dalam bidang pengajian yang memerlukan latihan klinikal, latih tubi, praktikal, bengkel, makmal, studio atau peralatan khas, serta mereka yang perlu menduduki peperiksaan badan profesional. Pelajar tahun 1, 2, 3 dan 4 Universiti Awam yang tidak mempunyai akses internet atau persekitaran kondusif turut dibenarkan memasuki kampus. Begitu juga pelajar antarabangsa. IPT diberi fleksibiliti dalam menentukan mod pembelajaran bersesuaian termasuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran PDP secara dalam talian. Dalam pada itu, Malaysia Airlines Berhad menawarkan diskaun 20% bagi perjalanan domestik kepada pelajar, guru dan pensyarah. Diskaun ditawarkan untuk perjalanan antara 10 Julai hingga 30 November ini. Tempahan boleh dibuat melalui platform dalam talian bermula hari ini sehingga 10 Ogos. Diskaun boleh diperolehi melalui tempahan atas talian dengan memasukkan kod promo yang akan diumumkan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. Itu untuk guru serta
pensyarah. Ya. Diskaun 20% juga diberikan kepada pelajar melalui program MH Explorer yang boleh diperolehi dengan menjadi ahli MH Explorer melalui sesawang rasmi Malaysia Airlines. Datuk Seri Ismail Sabri berharap syarikat penerbangan lain dapat menjalankan langkah serupa bagi membantu golongan itu untuk memulakan sesi pembelajaran. Dalam sidang media di Putrajaya itu, Datuk Seri Ismail turut memaklumkan tiada penganjuran perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan 2020 pada 31 Ogos depan, memandangkan kerajaan masih melarang perhimpunan secara besar-besaran. Setakat hari ini perbarisan itu tidak ada. Sebab kalau kita lihat perbarisan itu yang pertamanya perhimpunannya besar. Saya rasa beribu perhimpunannya. Dan yang kedua dari segi penjarakan sosial tidak ada sewaktu perbarisan. Bukan saja peserta perbarisan tetapi yang penonton yang hadir pun, yang dijemput hadir itu pun tidak ada penjarakan sosial. Bagi acara sampingan seperti pelancaran Bulan Kemerdekaan, kempen Kibar Jalur Gemilang, Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan menggariskan SOP bersesuaian sebelum pengumuman mengenainya dibuat. Sebanyak RM51.4 bilion nilai anggaran moratorium bayaran balik pinjaman institusi kewangan setakat 6 Julai sejak ia berkuat kuasa pada 1 April lalu. Menurut Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, daripada jumlah itu RM33.38 bilion dimanfaatkan rakyat, manakala baki RM17.9 bilion untuk sektor perniagaan. Walaupun hanya bersifat sementara, pemberian moratorium ini dilaksanakan pada masa yang tepat dan dapat membantu golongan terjejas, terutama yang kehilangan sumber pendapatan. Ini dapat meringankan bebanan kewangan dan membantu isi rumah terjejas untuk meneruskan kehidupan tanpa perlu risau memikirkan komitmen hutang. Mereka yang masih terjejas daripada segi kewangan diminta menghubungi terus institusi kewangan masing-masing atau agensi kaunseling dan pengurusan kredit bagi mendapat khidmat nasihat. Mengenai bantuan prihatin nasional BPN, sebanyak 30,000 individu telah menerima bantuan itu menerusi cawangan Bank Simpanan Nasional BSN seluruh negara bagi tempoh 26 Jun sehingga 6 Julai. Ini menjadikan jumlah keseluruhan penerima bantuan mencecah 10.245 juta orang bernilai 10.92 bilion ringgit. Manakala bagi kumpulan rayuan pula, penerima yang lulus telah menerima bayaran bermula 24 Jun lalu. Bayaran kumpulan rayuan BPN pula, penerima yang lulus telah dibayar mulai 24 Jun. Sehingga 6 Julai, 140,000 individu bujang dan isi rumah telah menerima bantuan BPN berjumlah 120 juta ringgit daripada peruntukan sebanyak 139 juta ringgit. Bagi perayu yang lulus tetapi masih belum menerima bayaran, mereka boleh mendapatkan bayaran tersebut dengan hadir ke cawangan BSN seluruh negara sehingga 31 Disember 2020. Warga Felda menyambut baik inisiatif kerajaan membangunkan projek infra di tanah rancangan Felda. Peruntukan RM286 juta dilihat mampu memperkasa pembangunan di tanah-tanah rancangan Felda. Generasi kedua yang juga anak peneroka Felda Lubuk Merbau, Padang Terap Kedah, Datuk Wira Othman Aziz menyifatkan pengumuman tersebut sebagai berita baik buat masyarakat Felda. Beliau yang juga bekas Timbalan Menteri Kewangan 1 berkata warga Felda bersyukur dengan keprihatinan kerajaan yang sentiasa memberikan perhatian terhadap pembangunan kemudahan tanah rancangan Felda. Sudah tentu kalau kita nak ingat berbanding dengan sejarah mula terbukanya setiap rancangan Felda, rata-ratanya masalah masa ketika itu adalah isu infrastruktur. Sama ada jalan daripada Pekan bandar ni nak ke Felda itu pun dah bermasalah. Tetapi setelah sekian lama 40-50 tahun
masalah infra ni pada saya tidak lagi menjadi satu isu yang besar lah. Cuma peruntukan yang diberikan ni saya rasa adalah untuk penambahbaikan ataupun kerja-kerja pembaikan dan sebagainya lah. Jadi sudah tentulah masyarakat Felda mesti bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan. Sementara itu, beberapa warga FEDA yang lain tidak menafikan kemudahan asas di tanah rancangan FEDA sudah lengkap dan bersyukur dengan insentif diberikan. Bahan infrastruktur pun kita elok baik pulih. Memang dah ada, tapi di baik pulih itu memang cantik lah untuk gunaan warga FEDA. Jalan kampung ni, jalan utama kampung ni memang baik, tapi kekurangannya lampu jalan saja. Ada saya dulu ni ada ura-ura dulu 30 lampu jalan, tapi sampai hari ni saya tak tahulah macam mana. Mungkin akan disambung balik lah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan pendakwa raya untuk melucut hak wang lebih RM835,000 disita SPRM daripada MCA Pahang kepada kerajaan. Keputusan dibuat Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein selepas meneliti permohonan dan afidavit kedua belah pihak. Pihak pendakwaan berjaya membuktikan wang tersebut adalah hasil aktiviti haram yang diterima daripada Datuk Seri Najib Tun Razak. Responden iaitu MCA Pahang dalam afidavitnya jelas tidak menafikan bahawa wang tersebut diterima daripada Datuk Seri Najib. Menurut responden, wang terbabil adalah baki daripada pemberian RM3 juta oleh Datuk Seri Najib dengan sejumlah selebihnya sudah dibelanjakan. Pihak responden turut gagal mengemukakan penyata bank untuk menyokong tuntutan mereka, sebaliknya hanya mengemukakan penyata kewangan tahunan dalam bahasa Mandarin. Selain itu, tiada pihak ketiga tampil membantah tuntutan pelucutan hak wang tersebut. Pihak pendakwaan diwakili Timbalan Pendakwa Raya Farah Yasmin Saleh, manakala Peguam Datuk Ben Chan mewakili MCA Pahang. Inilah Continuous. 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 Berjalan lancar tanpa insiden yang boleh mengganggu ketenteraman awak. Daripada tayara ke kembali. Continuous. Bergerak seiring masa. Continuous. Melangkaui generasi. Berganti teknologi. Continuous. Dari konti radio, kini ke paparan visual. Continuous. Toleka Cilung, Samuga Wudagan Galilo. Continuous. Bringing you the latest local news and foreign stories. Continuous. 预计我们目前的透过各种语言和方言 Continuous. Diberkenan Gemani Neramum, Gini Lamal. Continuous. Penyalur maklumat utama Malaysia. Inilah Continuous, berita radio anda. Inilah Continuous, berita radio anda. Continuous. Kita ke perkembangan luar negara. Perkembangan konflik di Libya. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres mengecam campur tangan asing dan mahu konflik itu diselesaikan dengan mengeluarkan semua tentera asing di negara tersebut atau penyelesaian tanpa pelibatan tentera. Jelasnya ketika sidang video Majlis Keselamatan PBB peringkat menteri, campur tangan asing telah mencapai tahap yang belum pernah berlaku sebelum ini. Beliau merujuk penggunaan peralatan canggih dan tentera upahan yang terlibat dalam pertempuran semasa. Guterres juga bimbang tentang tentera yang berkumpul di sekitar Bandar Sirte, kawasan tengah antara Tripoli dan Benghazi. Ketika ini, tentera yang setia kepada kerajaan diiktiraf antarabangsa, Kerajaan Pemuafakatan Kebangsaan Libya GNA bersama bantuan luar terus mara ke arah timur dan sudah berada 25 km barat Sirte. Jelas Guterres, GNA sudah mencuba sebanyak 2 kali untuk merebut bandar berkenaan. Kerajaan perpaduan itu yang mendapat sokongan Turki di bahagian barat Tripoli sedang berusaha menentang tentera yang setia kepada Khalifah Haftar di bahagian timur yang mendapat sokongan Mesir, Rusia dan Emirat Arab Bersatu. Ribuan pekerja Airbus mengadakan mogok di Toulouse terhadap rancangan syarikat itu untuk mengurangkan jumlah pekerja susulan terjejas dengan penularan COVID-19.
Lebih 5,000 pekerja kini berdepan tindakan diberhentikan, termasuk 3,500 kaki tangan di Toulouse. Mereka mengadakan protes dengan berjalan keluar dari kilang dan mengadakan perarakan berhampiran landasan sambil melaungkan pelbagai tuntutan dan hak sebagai pekerja. Syarikat pembuat kapal terbang Eropah itu merancang untuk memberhentikan 15,000 kaki tangannya atau kira-kira 11% di seluruh dunia. Alasan syarikat bagi memastikan kelangsungan Airbus akibat krisis kesihatan COVID-19. Kali terakhir mogok berlaku pada 2008 berikutan rancangan pengerusturan semula syarikat. Di Hamburg, Jerman, protes sama turut diadakan. Syarikat itu merancang untuk mengurangkan 5,000 kaki tangan di negara tersebut. Peserta meletakkan kerusi kosong serta gambar pekerja yang bakal diberhentikan di hadapan kilang. Pembatalan tempahan ribuan pesawat dari seluruh dunia dan keadaan syarikat yang semakin terjejas akibat penularan COVID-19 menyebabkan syarikat tiada pilihan. Kalangan pekerja yang ditemui berkata mereka tidak menafikan kesan penularan COVID-19, cuma mahu syarikat mengambil langkah penyelesaian lain. Di seluruh dunia, COVID-19 telah menjangkiti lebih 20 juta individu dan kes kematian pula mencecah 549,053 kes. Paling tinggi di Amerika Syarikat, lebih 3,123,000, Brazil 1,683,738 kes dan India 769,041 kes. Tatkala kes positif COVID-19 melepas angka 3 juta dengan tambahan harian puluhan ribu kes, pentadbiran Presiden Donald Trump mahu sekolah dibuka semula sepenuhnya. White House juga mengatakan risiko ditimbulkan wabak semakin berkurangan. Naib Presiden Mike Pence berkata purata kadar kematian kini semakin rendah dan stabil. Beliau merujuk data pada awal minggu 90% lebih rendah berbanding ketika tempoh puncak penularan wabak. Jelasnya keputusan itu bukan hanya untuk memastikan kanak-kanak boleh berajar serta maju daripada segi akademik, malah melangkaui aspek lain seperti kesihatan mental dan kesejahteraan mereka. Justru amat penting untuk memastikan kanak-kanak boleh kembali ke sekolah. Dalam tempoh 24 jam terbaru, Amerika Syarikat merekodkan 26,275 kes baru dan 392 kes kematian. Selepas hampir 4 bulan ditutup akibat COVID-19, Dubai membuka semula pintu masuk antarbangsanya kepada pelawat antarabangsa. Pemerintah Emirat Arab Bersatu berharap langkah itu dapat menghidupkan kembali industri pelancongan di negara yang sememangnya didiami banyak warga luar. Meski kemasukan dibenarkan, langkah pencegahan COVID-19 tetap diutamakan dengan pelbagai langkah pencegahan dilaksanakan termasuk dari dalam pesawat. Lapangan terbang itu mula dibuka kepada pesawat luar pada Selasa. Dubai merekodkan 53,445 kes positif COVID-19, tambahan 445 kes baru dengan 327 kematian, tambahan 1 kes baru dalam tempoh 24 jam lalu. 58 orang dikhawatiri terbunuh sejak beberapa hari lalu akibat hujan lebat monsun membadai tengah Jepun menyebabkan berlaku tanah runtuh dan banjir besar. Hujan lebat yang bermula awal Sabtu lalu di Pulau Kyushu menyebabkan kerosakan menyeluruh merentasi kawasan barat daya negara itu, menyebabkan tebing sungai pecah dan lereng bukit runtuh. Ketika cuaca bergerak ke utara, Agensi Meteorologi Jepun memberi amaran hujan lebat di wilayah Gifu dan Nagano Tengah, tetapi menurunkan amaran tersebut dari peringkat teratas. Kami ada di seluruh negara. Berkongsi cerita, membawa suara rakyat. Kami ambil tahu, kami ketengahkan. Laporan harian, lintas langsung, semasa dan paling dipercayai.
Berita Wilayah, medium aspirasi masyarakat. Kita ke berita sukan. Ketua Jurulatih skuad B19 negara Brad Maloney yakin Wan Ahmad Kuzri, Wan Kamal mampu mencipta keserasian dengan mana-mana pemain sebaik bersama pasukan kelab. Dengan kelibat pemain tengah itu masih belum kelihatan bersama skuad kebangsaan di Kelana Jaya, Maloney tetap berharap agar Wan Kuzri dapat menyelesaikan proses yang diperlukan dan segera melapor diri. Difahamkan Wan Kuzri Wan Kamal telah pun tiba di ibu negara sejak minggu lalu, namun belum lagi melapor diri ke Wisma FAM Kelana Jaya kerana masih perlu menunggu lampu hijau daripada pihak berkuasa. I think Wan Kuzri will be a very valuable asset. So whether he plays with certain players or the others, I think he'll be excellent, and hopefully we can get him here sooner rather than later so that he can be active and not have to be in self-isolation for so long. Pemain berpangkalan di Amerika Syarikat itu antara 35 pemain yang dipanggil untuk kem latihan pusat skuad B19 di Kelana Jaya kini sedang dalam persiapan untuk menempuh kejohanan AFC bawah 19 tahun di Uzbekistan pada Oktober. Malaysia diundi dalam kumpulan D bersama Tajikistan, Qatar dan Yaman. Wan Kuzri merupakan adik kepada Wan Kuzain, pemain Sporting Kansas City, juga pernah dipanggil menyertai skuad kebangsaan tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang dan Parlimen, Datuk Taqiyuddin Hassan melakukan kunjungan hormat ke atas Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin di Wisma FAM. Kunjungan hormat Datuk Taqiyuddin yang juga naib Presiden AFAM 2010 hingga 2017 itu membincangkan beberapa perkara, antaranya berkaitan situasi semasa Liga Bola Sepak Tempatan, terutama mengenai Liga Malaysia yang akan bersambung tidak lama lagi. Datuk Hamidin berbesar hati dengan kunjungan Datuk Taqiyuddin yang pernah bersama-sama dalam FAM suatu ketika dahulu. Perbincangan turut menyentuh peta hala tuju FAM iaitu F30 dalam memperkasa bola sepak kebangsaan. Turut hadir Pesuruhjaya Sukan Dr. Widawati Muhammad Razi dan Setiausaha Agung FAM Stuart Ramalingam. Berita pagi edisi 9 Julai berakhir di sini. Kekal bersama berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Terus waspada dan ambil langkah pencegahan serta patuh SOP demi mencegah jangkitan COVID-19. Assalamualaikum, salam sejahtera.